Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, dan juga pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dapat meneruskan agenda pengajian yang disusun di masjid kita ini. Kitab yang kita akan bincangkan iaitulah di bawah kitab Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Rahmat Allah Ta'ala tidak pernah berhenti. Kerja kitanya mencari dan meraih sebanyak mungkin rahmat Allah. Para jemaah sekalian, kita dah masuk ke bab yang ketiga, syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam siri yang lepas kita sudah masuk bab 3, syurga yang dijanjikan oleh Allah. Kita telah ambil beberapa isu, sifat-sifat ahli syurga sudah selesai. Sahabat yang dikurniakan karamah, kemuliaan. Kemudian kita juga telah bincang tentang masuk syurga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Artinya kita tidak boleh masuk syurga semata-mata dengan ibadat yang kita buat, tetapi dengan kita beribadat kita layak menerima rahmat Allah. Jangan pula kata kalau tak layak dengan ibadat, apa kata ibadat terus. Ni orang panggil pakai kelambu tu. Tak boleh ada nyamuk pakai kelambu. Lah. Maknanya dari sudut pulangan, balasan yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, syurga itu terlalu besar. Kalau kita kata nak banding, nak bayar dengan ibadat yang kita buat, tidak padan. Tapi nilai ibadat, nilai pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla terlalu besar, sehingga kita layak menerima rahmat Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam syurga yang dijanjikan. Kita akan sambung pada jemaah sekalian dalam siri ini, muka surat 69. Muka surat 69, tajuk zikir dan pohon syurga. Kita nak berzikir banyak, kita nak basahkan lidah kita dengan zikir, kita nak habiskan masa kita dengan mengingati Allah Azza wa Jalla. Di saat orang lain bercakaran, macam-macam bunyi di atas dunia hari ini, kita kata biarlah dia. Kita dengan Allah Azza wa Jalla yang akan kita mendapati, menikmati syurga yang kekal abadi. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut kepada kita tentang nikmat syurga itu. Syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu ada perhiasannya, tapi ada tempat yang Allah kosongkan untuk diisi dengan zikir. Sentiasa kita melakukan ibadat, tempat ini khas untuk itu. Tengok dalam kitab kita muka surat 69, zikir dan pohon syurga. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahawa pokok-pokok, orang panggil landscape, yang menghiasi taman-taman syurga, tumbuhnya daripada zikir-zikir yang dibaca oleh kita di atas dunia. Maknanya syurga itu comel, tapi ada setempat Allah Ta'ala nak tunjuk kita, nak buat dia punya perhiasan. Tanaman ini mau kena tanah tadi, tengok. Mungkin ada orang masuk syurga nanti, tapi kita pergi jalan tempat dia tidak banyak pokok. Maka itu kesan daripada dia tidak banyak zikir di atas dunia dulu. Allahu Akbar. Oh, tak comel surga kita, bukan tak comel, tempat tu khas untuk zikir yang dibaca.
Al-Imam Tirmizi dan juga An-Nasa'i meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a subhanallah wa bihamdih. Kata tuan-tuan, sambil-sambil kita dengar itu kita baca selalu. Orang panggil amali, belajar serta terus beramal. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Kita baca dua patah ni je, dua kalimah yang ringkas ini, maka akan ditanam baginya pokok kurma dalam syurga. Sambil-sambil kita dengar tadi, tiga batang dah naik tu, tiga pokok dah naik. Kita kata alhamdulillah. Begitu juga riwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa dia baca, dia baca zikir 4 kalimah ni, ikut semua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 4 kalimah ni akan ditanam baginya sebatang pokok dalam syurga. Maknanya makin banyak kita zikir, makin besarlah kita punya taman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mampu untuk memiliki taman yang begitu indah, taman yang begitu besar. Kenapa kita tak nak ambil? Kenapa kita tak nak berzikir? Kita banyak duk cakap benda lain, boleh. Semua benda kita boleh cakap, kecuali zikir Allah Ta'ala tak dapat. Maka kita wajib muhasabah diri kita. Kenapa lidah aku ni berat sangat nak sebut nama Allah? Tapi kalau sebut nama benda lain, oi laju. Kata di ulama salaf, zikrullahi ni'mah, zikir ingat Allah Ta'ala itu nikmat, wa zikrun nasi niqmah. Bahasa Arab dia ditukar sikit daripada ain kepada qaf. Zikrullah nikmat, maknanya kita boleh zikir, sebut nama Allah, mengingati Allah itu satu nikmat yang besar. Tapi zikrun nasi niqmah, sebut orang itu bala nama dia. Itu kalau kita sebut benda tak baik. Kalau kita sebut puji orang baik-baik, insya-Allah tidak jadi masalah. Apalagi kalau kita sebut bukan saja benda tak baik, fitnah pula kepada orang, lagi dahsyat. Maka ini hadis ini menurut ramai ulama hadis kata apa? Makna zikir di sini bukanlah terbatas kepada aktiviti lisan saja. Mana lisan itu kita kata subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah, itu lisan. Namun ia meliputi pelbagai ibadat yang dilakukan manusia, termasuk juga aktiviti menuntut ilmu. Alhamdulillah. Sebab itulah dikata majalisuz zikri, kata ulama salaf, majalisuz zikri majalisul halali wal haram. Majlis zikir itu iaitulah majlis kita bincang tentang, belajar tentang benda ni halal, benda ni haram. Itu majlis zikir. Mana kalau kita mari kita pergi majlis zikir malam ni, mesti kita duk mikir dalam otak kita, oh berapa juta nak zikir, nah berapa ribu nak zikir. Rupa-rupanya majlis ilmu ni termasuk dalam majlis zikir dengan syarat penceramah ikut SOP ilmu. Tapi kalau penceramah mari tu kaum orang di sini, hentam sana hentam sini, kita kata tak, itu bukan majlis zikir. Itu juga termasuk dalam majlis yang tidak baik. Walaupun di mimbar, walaupun di meja kuliah, tapi yang tidak berdisiplin, bawa cerita-cerita yang pelik, hadis-hadis yang tidak sahih, apalagi kalau menceritakan keburukan orang, maka kita mengatakan itu satu kesalahan yang besar dilakukan di atas masjid. Baik. Berkata Syekh Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, seorang pakar tafsir di kalangan ulama tabi'in di Mekah. Nah, tuan-tuan ingatlah,
peringkat ulama ni yang pertama sekali sahabat. Maknanya sahabat ni orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, itu sahabat. Itu darjat yang tinggi. Kemudian mari yang generasi berikutnya orang yang bertemu sahabat. Sahabat dia bertemu Nabi. Generasi yang berikutnya orang yang bertemu dengan sahabat, maka dia jadi tabi'in. Jadi kalau kata ulama tabi'in itu maknanya generasi kedua. Sahabat, mari kumpulan yang jumpa sahabat. Dia tak jumpa Nabi. Kalau jumpa Nabi jadi sahabat. Itu syarat dia. Kata Syekh Sa'id bin Jubair rahimahullah, zikir adalah juga dengan mentaati segala perintah Allah. Sesiapa yang tidak taat kepada Allah, maka ia tidak dikira berzikir, meskipun dia memperbanyakkan tasbih, tahlil dan baca Quran. Macam mana? Ingat tak dalam majlis yang lepas, majlis tentang syafaat Quran, ana ada sebut kepada para jemaah baca Quran melalui 3 dimensi. Ingat? Yang pertama baca dengan lidah. Itu satu zikir, tapi dengan lidah. Yang kedua kita baca dengan hati, makna kita tadabbur, kita tafakur, kita fikir tentang maksud ayat ini tuju pada kita untuk apa. Kemudian yang besar daripada dua-dua ni, untuk beramal dengan apa yang disebut dalam zikir. Kita ingat kepada Allah, tapi kita tidak ingat kepada hukum Allah. Ini satu kepincangan. Oh, zikir kuat, tapi kalau kita kata ini undang-undang Allah, angkat tangan tabik. Tak payah. Buat habis masa. Baik kita undang-undang lukrek yang ada hari ni pun dah comel dah. Selesai masalah. Di mana kita berzikir? Kalau kita tidak boleh memberi kepatuhan kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla kepada kita, maka itu dipanggil tidak penuh zikir. Jadi zikir, kata Sa'id bin Jubair, zikir itu mentaati Allah Azza wa Jalla, beramal dengan undang-undang Allah, dan tidak dikira zikir walaupun dia baca Quran kalau dia tidak beramal dengan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Baca Quran tapi tak mau undang-undang Islam, kita kata orang ini belum sempurna dia punya zikir. Rugi kalau lidah kita tidak dibasahkan dengan berzikir, kerana ia termasuk dalam lanskap syurga. Hendak dicantikkan syurga kita dengan amal, hendaklah kita cantikkan syurga kita dengan amalan zikir. Jadi para jemaah sekalian, dua ya kita ni, sama ada kita berzikir atau kita berdikir, kata orang. Sebagaimana kata di para ulama, an-nafsu in syaghaltahu bil haqqi wa illa syagalatka bil batil. Nafsu kita ni tuan-tuan, puan-puan, kalau kita sibukkan dia dengan benda baik, dia akan sibuk dengan benda baik. Sibuk dengan majlis ilmu, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan duduk zikir, ingat kepada Tuhan, sibuk, insya-Allah dia terdidik dan dia jadi baik. Wa illa syagalatka bil batil, kalau tidak dia akan sibukkan awak dengan benda batil. Hari ini kita tengoklah sehari-harian kita duduk di mana. Daripada lepas subuh, belum subuh lagi kita bangun bertahajud, alhamdulillah. Selepas tahajud kita istighfar banyak-banyak, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas subuh mari solat subuh berjamaah, lepas subuh kita berzikir sampai naik matahari, ataupun kelah kita di sini ada kelah tadabbur Quran, kita ikut, nikmat. Tapi kalau pagi-pagi pukul 5 pagi duduk share dah, share hentam orang tu, hentam orang ni, tunggulah. Kita tunggu je lah, semua benda akan berlalu, semua benda akan datang. Kullu atin qarib, setiap yang datang itu dekat. Jadi nafsu kita ni kalau kita tak sibuk dengan benda baik, dia akan sibukkan kita dengan benda tak baik. Kita pilihlah nak duduk di mana kita, kerana suratan amalan yang kita nak baca nanti, kitalah penulisnya. Sebagaimana kata pendakwah, suratan sahifah yang kita nak baca di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, kitalah penulisnya sekarang. Kita tulis apa sekarang, itulah yang kita akan baca di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tamat dalam bab zikir, dalam bab tanaman perhiasan pokok-pokok syurga. Sekarang kita pindah kepada satu lagi tajuk, iaitulah ramai mana, siapakah penghuni syurga. Ramai mana penghuni syurga tu, laki-laki dengan perempuan mana ramai. Saya kira tajuk ni pihak muslimat kena ambil perhatian besar. Sebab biasanya orang laki-laki dia akan guna perkataan lain. Dia bila dia dengar hadis Nabi sebut wanita ramai masuk neraka,
Jadi suami ketika dia baik, dia tak sebutlah hadis tu. Tapi kalau waktu dia berkelahi, waktu dia marah ke isteri, hadis tu naik lalu. Oh, padalah hak Nabi sebut ni. Nabi, bahkan Nabi selalu padalah hak Nabi selalu sebut. Orang perempuan ramah dalam neraka apa, spesies awak ni. Sudah. Mari kita tengok, muslimat tengok betul-betul, catat baik-baik. Hujah ni boleh tak boleh kita guna kalau suami dia buat kacau. Benarkah ramai wanita di syurga? Soalan. Jawabnya, sebenarnya wanita adalah golongan yang ramai dalam syurga, tetapi jarang kita persoalkan isu ni. Nisbah lelaki dan perempuan dalam syurga lebih ramai wanita. Wanita lebih ramai. Dari Ibnu Sirin ni ulama tabi'in, dia pernah bertanya seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tanya, Syekh Abu Hurairah, Imam Abu Hurairah, di syurga nanti laki-laki atau wanita yang paling ramai? Menarik soalan ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak payah jawab dengan otak dia. Dia tak perlu berfikir panjang. Dia jawab dengan apa yang telah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah, qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatal badri. Kita baca terus terjemahan. Sesungguhnya kumpulan yang pertama masuk dalam syurga, wajahnya secerah bulan purnama. Sinar molek comel. Kemudian kumpulan yang kedua secerah cahaya bintang, gelap sikit, yang berkilau di langit. Jadi dua-dua tali syurga belaka, cuma hak ni cerah lagi, yang ni kurang sikit. Ingatkan baru ni kita dah bincang dalam surah Ar-Rahman, apa ni, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut, betul-betul takut Allah Ta'ala, dia dapat dua syurga. Kemudian mari pula ayat lain, wa min dunihima jannatan. Jadi orang yang kurang sikit ibadat ada dua syurga juga, tapi lain sikit dia level. Macam kita lah, hak ni hotel 5 star, hak ni hotel 4 star kita kata. Tapi dua-dua tu syurga, boleh masuk comel belaka, cuma ni. Jadi orang yang masuk kumpulan pertama ni cerah muka dia. Orang yang masuk kedua cerah juga macam bintang. Yang naknya likulli mri'im minhum zaujatani ithnatan. Setiap seorang ahli syurga tu, tak kira ya yang bulan ke yang bintang ke, memiliki dua isteri. Dua isteri hak comel. Setakat mana comel dia? Yura mukhu suqihima min wara'il lahami. Yang nampak sumsum tulang betihnya kelihatan dari sebalik daging. Lagu mana comel, wallahu alam. Jangan duk mikir atas dunia ni, kita fikir macam nak sampai ke syurga. Duk mikir ke bidari pakat tengangon situ kita dah. Beramanya duk mikir beda lagi lagu mana lah, nak apa habis segala betih. Habis kerja dia. Nabi kata apa? Wa ma fil jannati azab. Dan tidak ada dalam syurga orang yang bujang, yang tak ada gu, tak ada. Termasuklah laki-laki yang tak kahwin pun dia akan ada pasangan dia. Wanita yang tak sempat kahwin pun ada pasangan dia. Ataupun na'udzubillah, wanita ni dah kahwin tapi suami dia tak layak ke syurga, maka dia akan digantikan dengan orang lain yang tidak ada yang duduk seorang dalam syurga. Tidak ada yang duduk keseorangan. Hadis ni rawahu Ahmad dan Muslim, makna hadis sahih. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sifat ahli wanita syurga itu apa? Sekiranya seorang penghuni perempuan ahli syurga meludah pada 7 lautan, nescaya air laut itu akan menjadi lebih manis daripada madu. Asar ini riwayat Ibnu Abi Dunya. Yang pentingnya comel lah dia tu. Kalau dia ludah pun jadi air molek. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini untuk kita para muslimin, tanda baik-baik hadis ni. Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfizahu. Sesiapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Maknanya kita boleh je. Orang ni buat tak baik kita, kalau kita nak tampar dia boleh 4 kali sehari pun.
Orang tuduh kita tak baik, kita boleh je jawab. Nak jawab ni apa? Sekarang ni mudah jawab, tak payah pergi mana-mana dah. Dia hentam kita ikut YouTube, kita YouTube. Dia mai ikut TikTok, kita TikTok juga, boleh jawab. Tapi lam yunafis, dia tak buat apa-apa. Dia sabar. Dia tidak jawab, tidak kemarahan dia itu tidak dizahirkan. Da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Nasya Allah SWT akan panggilnya pada hari kiamat di hadapan ramai orang. Allah panggil apa? Hatta yukhayyirahu Allah minal huri ma sya'. Allah Ta'ala suruh dia pilih manakah bidadari yang comel-comel tu, nak mana ambil. Nak tinggi, hak rendah, hak putih, hak gelap. Contohlah kita kata, wallahu alam, apa warna, adakah warna-warna, macam-macam warna dalam baca dalam surah Al-Waqiah tu, macam-macam comel, mungkin pilih nak mana. Maknanya lebihnya kelebihan orang yang menahan marah. Hadis ni riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan lain-lain. Maka kalau kita mahu menjadi peminang bidadari syurga, nak berlaku kita ni, nah, tak berkata tak nak, maka banyaklah bersabar. Kita kena sabar. Sabar ni mudah di mulut, payah ketika nak buat. Sabar. Kadang-kadang orang kena musibah, kita pergi gosok dia, bang, sabarlah bang. Nyok celek mata mari, demo. Tak kena ke awak sedap. Masa tu kita kadang-kadang takut nak suruh orang kata sabarlah pada. Payah. Kita pergi gosok-gosok nak suruh sabarnya, marah dia. Dia kata awak tak kena sedap cakap. Nah. Tengok dia kata ni. Tetapi sabar ini masalah dia besar, masalah pelaksanaan. Ramai orang yang salah anggap tentang konsep bersabar ini. Kadang-kadang ada orang ini kalau waktu dia nak marah, dia menyumpah seranah semuanya dulu. Dia kata macam-macam. Bahasa ni habis semua keluar belaka dalam mulut, dalam hak dia boleh kata tu dak. Habis dia nyumpah, astagfirullah. Gosok dada, mujulah aku sabar. Mana agak tuan-tuan. Kalau lagu tu lah orang sabar belaka lah pok kita ni tak. Sabar belaka. Mana ada sabar? Sabar ni kazama ghaizan. Dia nak marah tu dia istighfar, ya astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baca tasbih, baca zikir, tak keluar perkataan yang buruk-buruk, tidak ada. Itu makna sabar. Kalau maki dulu, habis bahasa supaya seranah, lepas tu kata dia sabar, jawabnya atas dunia ni orang semua orang dunia ni sabar belaka. Mana ada. Sebenarnya itu bukan sabar namanya, itu bukan sabar. Orang yang sabar ini adalah orang yang diam saja waktu dia mahu marah. Dia segera beristighfar dan mengambil wudu, kerana rasa marah datang dari syaitan dan syaitan datang dari api. Dan bila kita berwudu, perasaan marah itu menjadi tenang, insya-Allah. Sebab tu nak dalam hadis lain kata kalau kita tengah berdiri nak marah, kita duduk. Sebab waktu berdiri itu cepat sikit lah. Nak angkat kaki ke apa tak, duduk tu payah sikit. Ataupun kita pergi berwudu, wudu pun tak habis juga, pergi mandi, menyelai dalam kolah, biarnya sejuk kalau kita bangun. Allah. Tapi masalahnya tak jadi lagi tu. Dia kata dulu, dia perih dulu, baru jadi, lepas sabar. Ana di antara isu yang saya tak jawab, biarlah dia mau nak marah-marahlah, kita tak jawab soalan. Kalau orang tanya, dia kata ke isteri dia, saya ni ustaz kata gini-gini, tadilah kata cerai, kau kata apa, saya kata saya tak berani nak bagi pendapat. Ustaz bagi pendapat je. Sedap dia. Kata tak berani. Habis pergi tanya tuan qadi yang berdekatan. Biar qadi tu dengar dua-dua. Isteri dengar macam mana dia kata, dia kata apa? Dia tak mengaku. Bila kita jawab, tak jatuh talak lagu tu, beres. Dia jajah tu. Tak tahannya, sampai ke mahkamah dia bawa lagi kes. Qadi tak kata lagu lain. Dia jawab, hak sedaknya dia kata apa? Tuan qadi ni dengan Abu Anas tu mana alim? Dia pelagu hak tu. Tok qadi kata dia alim lah bab dia. Saya pun alim bab saya. Tak boleh main-main pelagu orang. Jadi daripada kita terfitnah macam ni, jangan jawab. Tak jawab kita. Bab solat, bab apa, insya-Allah kita boleh jawab. Tapi kalau bab orang cerang dengan bini ni, pergi ke mahkamah lah senang. Tak usah tunjuk pandai kita, payah.
Ha. Baik, balik semula ke tajuk kita. Seterusnya, mengapa dikatakan wanita lebih ramai di syurga? Kenapa wanita lebih ramai dalam syurga? Nabi SAW berkata, orang yang mati syahid di sisi Allah Azza wa Jalla ada beberapa kelebihan. Orang yang mati syahid, di antaranya dikahwinkan dia 72 orang isteri daripada bidadari. Dari Miqdam, sabda Nabi SAW, li syahidi inda Allahi sittu khisalin. Orang yang mati syahid, syahid makrakah, syahid orang perang dengan kafir itu. Lama kita ini tak ada peperangan dengan kafir, yang adanya peperangan dengan dengan mulut ya. Yang ada saya dua ni. Nah, badi taya posta-posta habis bunuh habis. Dalam geruk-geruk hari ni berona habis. Nya pakat taya habis. Dia tak tahu geruk apa. Baik. Kita peperangan sebenar kita dengan orang kafir, dengan orang musuh Islam, dengan orang yang ada agenda nak merosakkan Islam, barulah kita lawan. Ni sama-sama kita duk pergi buat apa ni. Jadi dalam hadis ni, kita balik ke hadis kita dulu. Orang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Diampunkan dosanya ketika darahnya tertumpah untuk pertama kali. Titisan darah yang terawal tu diampunkan. 1. Yang kedua, dipelihara tempatnya dalam syurga. 2. Diselamatkan daripada azab kubur. 3. Diberi ketenangan daripada ketakutan ketika dibangkit dari kubur. 4. Diletakkan di atas kepalanya mahkota daripada permata, yang mana permata itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 5. Ini tajuk kita ni, yang dikahwinkan dengan 72 isteri daripada bidadari, 7 isteri daripada bidadari, dan diberi hak untuk beri syafaat kepada 70 orang daripada ahli keluarganya. Dia kata tadi 6 kelebihan orang mati syahid. Hadis ni riwayat Tirmizi, sanad dia sahih, alhamdulillah. Maka sebab itu para jemaah sekalian, dalam syurga penuh dengan wanita. Janganlah kata wanita hanya ramai di neraka. Tak boleh kita kata daga tu wanita banyak masuk neraka. Dia juga ramai di syurga, nak banding dengan laki-laki. Itu dikatakan sebagai nisbah. Mana nisbah? Peratus wanita dengan laki-laki, ramai wanita. Yakni wanita yang ramai dalam syurga itu adalah bidadari yang dicipta khas untuk menghiasinya, bukan daripada kalangan manusia yang pernah hidup di dunia dan dapat masuk syurga lalu menjadi penghuninya. Tapi hak wanita hak mari daripada dunia nak ke syurga, kita kena semak juga beberapa hadis lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Nabi kita pernah sebut, dia kata ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita banyaklah sedekah sebab aku tengok kamu ramai dalam neraka. Ada hadis tu. Jadi wanita terkejut, ya Rasulullah, kenapa kami banyak ramai dalam neraka? Kata Nabi SAW, yakfurna, sebab orang perempuan ini mudah kufur. Dia kata lagi, yakfurna billah, dia kufur pada Allah kau jadi kafir. Dah, bukan kufur pada Allah. Yakfurnal ashir, wanita ni mudah kufur, mudah mengingkari nikmat yang diberi oleh suami. Dengar ni muslimat, jangan dia mudah mengamuk. Dah, setiap tahun duk beli hadiah, beli kau tu beli ni. Tahun ni dia minta penuh pelik, kita tak beri. Orangnya bakit lalu. Semenjak saya kahwin dengan awak ni tak ada benda baik. Sudah. Itu dia panggil yakfurnal ashir. Dia mudah mengingkari nikmat yang diberi oleh suami. Padahalnya suami dia buat baik sangat dah. Banyak dah benda berinya. Nah, kalau kita ukur rata tekok tu berat dah, jalan bokok dah. Tapi sekali tak boleh, maka dia mula membantah atau mengungkit, maka itu dia katakan yakfurnal ashir. Jadi eloklah pihak muslimat kita muhasabah supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang mengingkari nikmat yang diberi oleh suami yang cukup kita bimbang. Baik para jemaah sekalian, syurga luas, tetapi
kita bimbang, takut kita terhalang daripada syurga. Di antara sebab-sebab manusia terhalang, tanda tajuk ni, walaupun tak ada dalam buku, kita muhasabah kita sikit, terutama sekali di saat yang kita sekarang ni yang nampak tidak begitu terkawal hidup kita. Macam-macam serangan orang duk serang kita, duk asak kita, macam-macam jenis syaitan mari duk goda kita. Kalau kita tak kutuk orang pun, kita tulis share orang kutuk. Kalau kita tak kata ke orang pun, kita diam dalam kumpulan duk mengutuk orang. Semua ni di antara sebab-sebab orang yang baik di dunia tetapi terhalang, mereka akan kehilangan pahala di akhirat. Haba'an mansura, tidak ada pahala di akhirat. Allahu Akbar. Kumpulan yang pertama, tuan-tuan tanda, saya bagi baca hadis yang ringkas-ringkas je. Kumpulan yang pertama, orang yang terhalang, pahala dia hilang di akhirat, siapa dia? Iaitulah orang yang menzalimi orang lain. Dia zalim orang ni dua. Kata ulama anwa'uz zulmi, jenis zalim tu ada dua. Satu dia panggil zalim secara makna maddi, secara hissi, zalim yang kita nampak, seperti curi duit orang, tampar orang, pukul orang, itu dia panggil zalim secara direct. Satu dia panggil waqad takunul maknawi, zalim secara maknawi, dengan cara kita mengumpat, kita keji dia, menjatuhkan standard dia, macam-macam kita tulisan, kita share benda-benda yang tak baik pada orang itu dia panggil melakukan kezaliman. Dalam hadis yang dikeluar oleh Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamah, siapa pernah menzalimi orang di atas dunia ini, kita pernah kata dia, kita pernah kutuk dia, ataupun awak tampar dia sungguh, zalim sengoti, falyatahallalhu minha, atas dunia ni kita kena minta halal, minta maaf. Fa innahu laisa sama dinarun wala dirham, di akhirat esok kita tak ada dinar, tak ada harta, tak ada benda, min qabli an yu'khadha li akhihi, sebelum diambil daripada kebaikan kita diberi kepada saudara yang kita zalimi itu. Jangan, maknanya pahala banyak, tapi kita buat pahala ni untuk diberi kepada orang. Yang malangnya lagi para jemaah sekalian, pahala yang kita nak beri ni kepada orang yang kita benci. Kalau kita beri pahala kita kepada orang yang kita sayang, beri ke mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, kita kata menasabah juga. Aku tak ada pahala di akhirat esok, semua pahala aku beri ke orang belaka. Ni dak pahala yang kita beri nanti, na'udzubillah, kita beri kepada orang yang kita tak suka, kepada orang yang kita benci. Ini yang masalah kita. Bila kita tak suka, kita cerca dia, kita macam-macam, kita kutuk dia, maka kutukan itu seolah-olah kita telah beri pahala kepada orang. Kerana itu kata seorang ulama salaf, Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, orang mari repot pada dia, Syekh, ada orang kutuk Syekh, orang mengumpat pada awak. Tok Syekh ni tidak kata tanya balik siapa, lah, dia tak tanya pun, dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada saya pahala yang saya tak buat. Maknanya kita sekarang ni para jemaah sekalian, terutama sekali saya rasa bimbanglah, kita semua ni orang sudah berumur, destinasi kita untuk ke akhirat pun taklah jauh sangat, ke kubur tidak jauh sangat, tapi galak sangat ni orang tua-tua ni, janggut putih-putih dah. Oi, dalam geruk dia lebih pada orang lain lagi duk share video-video, berita-berita fitnah dalam kumpulan kita. Kalau orang-orang kena-kena, kita rasa sedih sangat-sangat. Nak gimana pak cik ni? Baik atas dunia, solat jemaah tak tinggal, majlis Quran masuk, tapi mereka kehilangan pahala sebab dia buat kerja benda hak tak ada kerja. Itu kumpulan yang pertama, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis diriwayat oleh Imam Muslim
dan lain-lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Nabi tanya sahabat, sahabat, mu tahu siapa dia muflis? Siapa orang muflis? Qalu, sahabat kata, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis ni orang yang tidak ada harta, tak ada dinar, tak ada barang-barang, utangnya banyak, itu muflis. Tak ada benda dia tu, muflis lah dia tu. Nabi kata itu muflis dunia. Muflis dunia insya-Allah senang. Kalau dia tak ada barang, dia tak ada duit, kita tolong bagi dia makan insya-Allah. Tetapi yang aku bimbang, Nabi kata innal muflis min ummati. Yang aku nak cerita kepada kamu muflis di kalangan umat aku ini, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Masya-Allah. Mereka datang ke akhirat bawa solat, bawa puasa, bawa zakat. Sebab itulah ana bila fikir hadis ni, kita kata muhasabahlah kita ahli masjid, muhasabahlah kita pencinta sunnah, muhasabahlah kita pencinta Al-Quran. Hari-hari duduk kelas tafsir, kelas tadabbur, kelas taranum masuk. Pahala yang kita bawa, kita baik dengan Allah, tapi kita fail, gagal dengan manusia. Kata Nabi SAW, pahala bawa banyak, wa ya'ti qad syatama hadha, tapi dia datang ke akhirat, atas dunia dia duduk kutuk orang, wa qazafa hadha, duduk tuduh orang ni, wa akala mal hadha, duduk ambil harta orang, wa safaka dama hadha, duduk menumpah ke darah orang, wa daraba hadha, maknanya dia dengan manusia gagal. Paling kecil yang dia buat pun bagi dia paling kecil, lekeh, share, sebar benda-benda yang tidak betul tentang orang. Kalau betul sekali pun dia panggil mengumpat, kalau tak betul dia panggil fitnah. Dua yang kita duduk atas dunia ni. Mungkin orang-orang solat ni dia tak buat pukul-pukul orang, curi-curi orang, tak ada. Nah, tapi benda-benda tadi, yang pertama tadi, syatama, berlaku. Kata Nabi SAW, fayu'ta hadha min hasanati. Mari orang ni, ya Rabbi, dia kutuk saya, ambil pahala dia. Ya Rabbi, dia maki saya, ambil pahala dia. Ya Rabbi, dia tuduh saya macam-macam. Dia kata kita sesak lah, kita ni ajar apa ni, menyamakan Allah dengan makhluk lah. Dia kata kita ni macam-macam tuduhan lah. Saya pun tak nak sebut tuduhan, sebab tuan-tuan sudah dengar, sudah pun share banyak benda-benda tuduh-tuduhan ini. Ingat mai, orang tu akan mari, dia akan dakwa depan Tuhan, fayu'ta hadza min hasanati. Allah kata ambil kebaikan dia, bagi. Mari orang lain pula ambil. Fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebajikan dia sudah hilang, dakwaan berjujuk lagi ni. Orang nak dakwa ramai lagi. Apa jadi? Ukhiza min khatayahum, maka tak ada benda nak beri, diambilnya dosa kawan tu, dicampur atas kepala orang ni, faturihat alaihi summa turiha finnar, kemudian dicampur dalam neraka, wal iyaz billah. Jadi para jemaah sekalian, sayanglah pahala kita, sayanglah harta kita, aset kita. Kita duk buat zikir pagi petang siang malam, tapi malangnya pahala kita buat untuk orang. Allahu Akbar. Orang ni dekat dengan syurga ni, dekat dah. Kalau hok tak semaya, tak puasa, awal-awal lagi, kita kata dia sudah gagal di dunia lagi, hubungan dengan Allah tak baik. Tapi orang ni hubungan dengan Allah baik, solat ada, puasa ada, tapi kita gagal dengan hubungan dengan manusia, wal iyazubillah. Satu lagi hadis yang juga menakutkan kita, dia panggil hadis orang yang duduk diam-diam, dia buat maksiat secara tersembunyi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, an Sauban, hadis Ibnu Majah daripada Sauban. Sauban ni maula Rasulillah, hamba yang bantu Nabi SAW. Satu hari Nabi kata kepada Sauban, la'alamanna aqwaman min ummati, aku akan maklumkan kepada kamu, ada beberapa kaum dari kalangan umat aku, ya'tuna yaumal qiyamati, mereka datang pada hari kiamat, bihasanatin amsali jibali tihamah, pahala dia macam bukit Tihamah.
Bukit Tihamah ni besar bukit, maknanya kumpul pahala solat, pahala zikir, pahala haji, pahala sedekah, bertembur macam bukit dia punya pahala. Seronoklah dia tengok, Allah pahala banyaknya. Tengah-tengah dia tengok timbulnya pahala, fa yaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan pahala dia tu macam debu yang berterbangan, hilang. Terkejut dia. Tauban bila dengar ni panik, takut. Ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatkan golongan itu kepada kami. Jalihim lana, nyatakan dengan jelas apakah sebabnya pahala mereka hilang. Kenapa? Alla nakuna minhum, supaya kita tidak termasuk dalam kumpulan itu. Wa nahnu la na'lam, kita tak tahu, tiba-tiba kita terperangkap dengan kumpulan ini, kita juga kehilangan pahala. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahum ikhwanukum, mereka saudara kamu, min jildatikum, kulit macammu juga, ya'khuzuna minal laili kama ta'khuzun. Tengok Nabi kata mereka solat malam, bangun tahajud seperti kamu juga. Apa penyakit dia? Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Mereka ini beberapa kumpulan, apabila dia duduk diam-diam tak ada orang, dengan dia mereka akan melakukan benda yang haram. Kita kata na'udzubillah, depannya baik, tapi bila tak ada orang jadi tak baik. Ini kita takut. Oi, kalau dulu nak pergi buat maksiat payah, kena pergi sana pergi sini. Nah, ada kadang nak pergi. Sekarang ni apa yang nak payah? Gadget, alat-alat maksiat, alat-alat yang perhubungan ni boleh jadi dia panggil serampan dua mata. Nak baik pun boleh, nak maksiat boleh. Tak ada orang pakai duk tengok cerita belik-belik, pakai duk sebar benda-benda yang karut-karut. Orang lain bangun tahajud pukul 5 pagi, kita bangun duk share dalam grup segala benda fitnah. Intahakuha, maka orang ini orang yang kehilangan pahala. Jadi para jemaah sekalian, itulah muhasabah kita. Syurga depan mata dengan ibadat yang sudah banyak, tetapi kita akan kehilangan pahala dengan tingkah laku kita yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah selamatkan kita, keluarga kita daripada kehilangan pahala di dunia, kehilangan pahala di akhirat. Dan juga kita berdoa supaya Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama dengan orang-orang baik, nabiyyin wal anbiya wal syuhada wal salihin di akhirat esok. Sebagaimana kata sahabat bila ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kita akan duduk bersama siapa di akhirat esok? Nabi kata, al mar'u ma'a man ahabba, seorang itu akan dibangkitkan di akhirat bersama dengan orang yang dia sayang. Kita pilihlah kita nak sayang pada siapa, kita nak bersahabat dengan siapa di atas dunia ini, karena itulah yang akan menjadi sahabat kita di akhirat nanti biiznillahi azza wa jalla. Mudah-mudahan kita akan berkumpul balik di syurga di bawah limpahan rahmat Allah azza wa jalla. Pahala-pahala yang kita buat di dunia tidak kehilangan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.